Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Elvin dan rakan-rakan sekalian. Okey, kita terus beralih kepada kajian tindakan, iaitu salah satu metodologi yang kita boleh laksanakan dalam penghasilan tesis kita pada tahun ini. Okey, kita lihat dulu definisinya secara umum, iaitu kajian tindakan ialah satu bentuk inquiry, refleksi diri yang dilakukan secara kolektif atau individu oleh peserta dalam sesuatu situasi sosial seperti guru dan dalam bilik kerja. Kita bukanlah profesor ataupun ataupun seorang saintis yang untuk mengubah satu dunia, tetapi kajian ini bertujuan untuk memperbaiki kerasionalan dan keadilan amalan sosial atau pendidikan mereka sendiri. Okey, kita lihat juga definisi daripada tiga tokoh autoriti dalam kajian tindakan ini, iaitu yang pertama Kurt Lewin. Kurt Lewin 1946, di mana beliau adalah bapa kajian tindakan. Beliau mendefinisikannya sebagai satu kitaran langkah yang merangkumi perancangan, tindakan dan pencarian fakta tentang keputusan tindakan tersebut. Yang kedua adalah Stephen Kemis, 1983, di mana beliau menekankan aspek kritikal. Kajian tindakan ini bukan sekadar kita buat kerja, tetapi satu usaha sistematik untuk memahami bagaimana amalan kita memberi kesan kepada orang lain, iaitu pelajar kita lah. Okay, contohnya, adakah cara kita mengajar teknik catatan ni sebenarnya membantu atau mengelirukan mereka? Itu adalah contoh. Dan yang ketiga ialah John Eliot, 1991, di mana beliau memfokuskan bahawa kajian ini adalah tentang situasi sosial dengan tujuan untuk memperbaiki kualiti tindakan di dalam situasi tersebut. Ya. Okay, kita tengok di sini komponen utama definisi, the three pillars. Untuk ini bertujuan untuk kita lebih mendalamilah definisi dengan lebih mendalam. Kita mesti tengok tiga elemen ini, iaitu yang pertama ialah inquiry ataupun siasatan. Ya, bukan kita sekadar mencuba ataupun cuba-cuba teknik baru, tetapi mendokumentasikan proses itu secara saintifik. Kena ada data, ya. Inquiry ini perlu ada data, di mana perlu ada proses dokumentasi untuk setiap langkah pengajaran seni secara saintifik based on data. Yang kedua ialah refleksi, di mana penyelidik ataupun kita sendiri melihat kembali ke dalam diri, look inward. Apa yang saya buat salah dan bagaimana saya boleh ubah cara pengajaran saya. Yang ketiga ialah tindakan ataupun intervensi, di mana fokusnya adalah perubahan. Bukan teori sahaja, tetapi adalah perubahan. Jika tiada perubahan berlaku dalam amalan seni, pendidikan seni visual, maka itu bukan kajian tindakan, ya. Jadi falsafah research by practitioners for practitioners, di mana kita memecahkan tembok tradisional antara pakar ataupun profesor dan pelaksana guru. Dalam kajian biasa, kebiasaannya pakar ini mengkaji subjek. Namun kita sebagai guru dalam kajian tindakan, pelaksana adalah penyelidik, di mana kita mengkaji diri kita sendiri dan persekitaran kerja kita, iaitu kita sebagai seorang guru, ada dengan bertujuan untuk memperbaiki ataupun mengatasi masalah yang telah dikenal pastilah, ya. Okay, dalam tesis ni, kita ni adalah penyelidik. Kita akan kaji diri kita sendiri. Kita mengkaji juga persekitaran, seperti yang saya nyatakan, persekitaran kerja kita sebagai seorang guru. Okay.
Seterusnya kita lihat di sini, apakah tujuan dan matlamat. Kenapa kita buat kajian tindakan ini? Yang pertama ialah transformasi PDP, yaitu menambah baik lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam pendidikan seni visual inilah. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah di mana kita menangani isu spesifik. Contoh murid tidak fokus, pencapaian subjek itu terlalu rendah. Oke. Contohnya kebiasaannya untuk seterusnya ialah pembangunan profesional di mana guru menjadi penyelidik yang lebih kritikal terhadap kualiti kerja sendiri. Jadi dan yang terakhir ialah keberkesanan amalan, yaitu untuk kita menguji strategi atau intervensi baru. Contohnya kita menguji strategi untuk teknik media campuran ini secara lebih spesifik. Seterusnya kita terus kepada model Kurt-Lewin, yaitu kajian tindakan. Yaitu yang pertama, model Kurt-Lewin, kitaran asas ini ialah yaitu kita panggil sebagai model 1946, yaitu model the grandfather of action research. Beliau seperti yang kita lihat dalam definisi tadi, beliau ini adalah bapa kepada kajian tindakan. Model ini adalah kajian tindakan. Ia memperkenalkan kitaran sistematik melalui langkah renaissance atau pencarian fakta. Jadi yang pertama di sini ialah identifying a general idea, itu mengenal pasti isu dululah atau masalah, dan kedua fact finding, mencari fakta atau data awal untuk memahami sesuatu masalah. Yang ketiga ialah planning, merancang plan tindakan. Seterusnya executing, yaitu melaksanakan langkah pertama ataupun plan tindakan. Dan yang terakhir evaluating, kita lihat menilai keberkesanan. Jika gagal, kita akan berpatah balik ke perancangan baru lah. Seterusnya model kitaran Kemis and McTaggart, itu model dalam kajian tindakan. Model ini paling popular untuk kita lah sebagai guru kerana strukturnya begitu dinamik. Macam kita boleh lihat sini. Yang pertama ialah merancang plan, mengenal pasti masalah. Saya akan terangkan dalam aspek sini, dalam aspek pendidikan seni visual. Yang pertama itu merancang, mengenal pasti masalah dan merancang intervensi tindakan. Dalam pendidikan seni visual kita identify, kita mengenal pasti masalah seni dan merancang sesuatu tindakan. Yang kedua, bertindak ataupun action, ya. Kita melaksanakan plan tindakan yang telah dirancang. Contohnya di sini kita melaksanakan plan tersebut di dalam kelas kita, di dalam kelas bilik seni ini. Yang ketiga ialah memerhati, observe, di mana kita mengumpul data dan memerhati kesan tersebut. Yang keempat, merefleksi, menilai keberkesanan dan menentukan sama ada kitaran kedua ini diperlukan. Seperti yang saya nyatakan tadi, jika kitaran pertama itu gagal, maka kita ulang semula proses yang pertama hingga terakhir ini dalam kitaran kedua, seperti yang kita boleh lihatlah dalam gambar rajah nih, ya. Satu nota di mana kitaran ini tidak akan berhenti di satu titik saja. Jika tindakan pertama itu tidak berjaya, maka kita akan berefleksi dan melakukan kitaran kedua dengan plan yang lebih baik lah, seperti yang telah saya nyatakan dan Anda boleh lihat dalam gambar rajah ini. Kita lihat di sini apakah ciri-ciri unik. Kenapa kajian tindakan ini boleh dikatakan praktikal, ya? Apa yang membezakannya dengan kajian yang lain? Yang pertama ialah ia berskala kecil, di mana ia melibatkan satu kelas atau satu kumpulan sahaja, ya.
Yang kedua ialah fleksibel. Prosedur boleh berubah mengikut keperluan situasi semasa kajian. Yang ketiga reflektif. Penyelidik adalah sebahagian dari pengajian, bukan pemerhati luar. Dan ianya tidak rigid lah. Dan seterusnya perubahan segera. Hasil kajian boleh terus diaplikasikan untuk penambahbaikan murid, untuk penambahbaikan dalam kajian inilah. Okay, seterusnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan. Inilah masanya kita membuktikan kajian kita ni, kita ni proven ya. Di mana kita yang pertama tu kita memerlukan data kualitatif dan kuantitatif melalui triangulasi. So yang pertama ialah pemerhatian, observation, di mana kita perlu ada rekod anekdot, iaitu nota ringkas semasa tingkah laku murid yang signifikan semasa PDP, iaitu contohnya di sini kita menggunakan senarai semak ataupun nota tingkah laku murid. Senarai semak itu perlu juga ada kriteria-kriteria tertentunya lah, ataupun rakaman video atau foto sebagai bukti visual penglibatan mereka. Yang kedua ialah analisis dokumen, di mana kita melihat hasil kerja murid untuk nampak perubahan kualiti. Kita menggunakan ujian pra dan ujian pos untuk peningkatan yang berangka. Okay. Dan yang ketiga ini, untuk dalam analisis dokumen, kita semak buku latihan untuk kekerapan kesilapan teknikal oleh murid. Dan yang ketiga ialah temu bual interview, di mana temu bual berstruktur ataupun separa berstruktur. Kita bertanya secara langsung kepada murid tentang perasaan atau kefahaman mereka terhadap teknik baru yang kita perkenalkan. Dan yang kedua ini daripada temu bual ialah perbincangan kumpulan ataupun FGD. Berbincang dalam sekumpulan kecil murid untuk mendapatkan maklum balas yang lebih meluas. Dan yang terakhir ialah jurnal refleksi guru, Teachers Reflection Journal, iaitu jurnal ni sangat penting untuk tesis, di mana kita mencatatkan apa yang kita rasa, apa yang mencabar dan apa yang berjaya selepas setiap sesi ini dilaksanakan. Itu sahaja, dan ini adalah kesimpulan, di mana penulisan kertas cadangan penyelidikan ini bukan sekadar kita memenuhi tugasan akademik kita, tetapi merupakan asas kepada penyelidikan yang berkualiti. Pemilihan pendekatan sama ada kuantitatif, kualitatif atau kajian tindakan mestilah berdasarkan kesesuaian persoalan kajian. Penyelidik yang cemerlang ialah penyelidik yang berfikir secara sistematik, saintifik, sistematik dan beretika. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.